Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar semua? Malam ni kita jumpa dalam live. Kita sebenarnya telah dijanjikan. Malam ni kita nak cerita tentang pelancaran buku e-book saya sebagai satu dana untuk membantu saya lah menyelesaikan masalah legal, masalah yang berlaku sekarang ni dan terpaksa saya selesaikan dengan segera segera. Mungkin ramai yang nak tahu apa yang terjadi dan sebagainya. Sebenarnya saya masih dalam proses rayuan. So benda ni masih lagi di mahkamah. Jadi atas nasihat peguam, saya tidak boleh cerita secara detail sebab takut subjudis. Jadi kita boleh cerita secara umum lah. Secara umum apa yang berlaku. Basically terima kasih banyak-banyak pada penyokong-penyokong saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana malam ni ramai yang menunggu nak dengar cerita malam ni kan. Kalau tengok sepanjang 2 minggu lepas saya mula banyak post tentang kisah kenali Dr. Norman. Tujuannya sebenarnya saya nak sebenarnya masyarakat tahu siapa saya lah. Maksudnya kita bukan nak sorok siapa saya. Kita bukan seorang yang kata orang invisible. Saya tunjuk daripada sejarah kecil lahir supaya orang kenal saya. So apa yang saya buat untuk collect dana ini adalah atas benda yang betul. Bukan kerana scam ke, nak collect duit untuk ni ke, tidak. Sebenarnya memang saya dalam keadaan terdesak. Sebab kalau saya tak selesaikan ni segera, sebab ada tempoh 6 bulan saja untuk bayar, maka kalau tidak, maka boleh diambil tindakan muflis, dan bila itu berlaku akan menyebabkan lebih besar lagi masalah kan. Maksudnya saya terpaksa selesaikan semua hutang-hutang lain. Saya ni sebenarnya bukanlah seorang yang kaya raya, bukanlah jutawan yang berjuta-juta duit, tak ada Jadi macam orang lain jugalah. Kita bayar bulan-bulan duit rumah, kita bayar bulan-bulan duit kereta kan. Dan ada kehidupan kita mungkin lebih selesa daripada orang lain, tapi tidaklah mewah sangat sampai kata terlampau boleh keluar duit 1 juta macam tu, dia memang tak adalah kan. Jadi bila saya terkena dengan kena bayar benda ni, walaupun saya dah cuba buat rayuan untuk minta stay of education lah, ditangguhkan sikit pelaksanaan hukuman, tapi nampaknya ditolak oleh pihak mahkamah, menyebabkan saya terpaksa juga nak menyelesaikan dalam masa terdekat kan. Walaupun proses rayuan masih diteruskan. Pada all the legal punya venues kita tengah usahakan untuk membantu, tapi macam mana pun kena bersedia. Lepas tu lama saya termenung sebenarnya. Benda ni dah berlaku dah lama, lebih kurang awal bulan 9 lagi, ujung bulan 10, ujung bulan 8 lagi, bila saya dapat berita bahawa saya didapati terpaksa bayar tuntutan yang dibuat lah. Cerita asalnya macam ni lebih kurang kan. Lebih kurang cerita ni macam, kalau saya ni penjual nasi lemak, ada orang order nasi lemak dengan saya, katalah 1000 bungkus. Selepas dia order, saya hantar 100 dulu kan. Dan 100 adalah 10 bungkus yang ada bau sikit, maka dia return nasi lemak tu. Untuk kita pun janjilah nak ganti balik yang 10 yang berbau, tapi rupanya dia return semua kan, kecuali bahagian yang dia dah jual. Lepas tu dia tak nak buat lah order yang 1000 yang asal yang dia order tu. Dari segi kerugian sebenarnya kita lah rugi, sebab kita dah sediakan bahan-bahan untuk buat nasi lemak 1000 bungkus. Tiba-tiba orang cancel order, jadi kerugian di pihak kita. Tapi yang pelik ni, dia pula yang tuntut kerugian kan. Dia tuntut kerugian. Jadi benda ni berlaku dah selepas 3 tahun kes ni berlaku kan. Mungkin atas motif yang lain, kita tak tahulah, wallahualam. Tapi agak pelik lah, setelah berapa lama tiba-tiba datang tuntutan kerugian yang dah lama, menyebabkan banyak sebenarnya kehilangan dokumen-dokumen, menyebabkan agak susah nak defend kes ni. Dan macam mana pun terjadilah apa yang dah terjadi, maka saya terpaksa juga membayar. Walaupun sebenarnya bagi saya bukanlah orang yang bersalah, sebab saya tak ada menganiaya siapa-siapa kan. Saya cuma, benda tu ialah fail business ventures lah kan. Saya ada satu produk yang mana orang suka, lepas tu dia cuba nak rebrand kan. Bila kita
tak bagi macam mana yang dia kehendak, dia pulang balik, lepas tu kita mengalami kerugian, kita disaman semula. Itu cerita dia. Kan? Macam mana pun benda ni masih belum habis, tapi kenalah bersedia, itu cerita dia. Okey, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Daripada mana malam ni? Nampak tak? Kan? Malam ni ada daripada mana ni? Daripada Hulu Langat ada, daripada Shah Alam ada, kan? Daripada mana ni? Okey. Kalau pun nak tanya. Jauhkan mic pula. Kenapa jauhkan mic? Kan? Selama ni bunyi tak kuat. Ni jauhkan mic. Kuat sangat ke apa? Kan? Ada masalah apa? Ada masalah apa dengan mic? Tolong cakap, ada masalah apa? Tak dengar ke apa? Kenapa nak jauhkan daripada mic? Yang cakap suruh jauhkan daripada mic tu kenapa? Apa masalah dia? Kan? Okey, daripada Kuching Sarawak. Okey. Dia tak cakap, suara tak jelas, kena dekat pada mic. Suara tak jelas pun dia jauh pada mic. Kan? Pelik betul lah. Kan? Lagi tak jelas, lagilah saya dekat dengan mic. Itu cerita dia kan tak? Apa benda cerita ni kan? Okey. Okey. So dah dengar dah? Boleh dengar semua? Tak ada masalah? Okey. Orang suara tak dengar, dekatkan dengan mic lah kan? Okey. Inilah cerita dia. Jadi itulah yang berlaku sebenarnya. Basically sebenarnya bila saya terpaksa bayar dalam jumlah yang agak besar, lebih dari hampir 7 angka lah, hampir 7 angka, sebab dia bukan soal bayar saman je, soal nak bayar legal fees dan macam-macam lah, banyak benda yang tertunggak yang kena bayar dari segi legal punya requirement macam-macam. Jadi itu semua jadikan masalah kan. Jadi itu yang saya nak kena settlekan secepat mungkin. Sebab kalau saya tak settlekan, seluruh segala harta benda apa yang kita ada ni boleh jadi hilang kan, kalau dia ambil tindakan muflis. Sebab pada asalnya saya termenung, saya tak tahu nak buat apa juga kan. Sebab saya mana ada sumber nak pinjam dengan siapa yang nak bagi saya pinjam duit macam tu ni banyak kan. Nak pinjam pun benda ni nak kena bayar balik. Dan akhirnya saya terfikir, saya termenung kan, sampai akhirnya saya menjadi satu tekanan perasaan pada saya lah kan. Akhirnya saya tak sihat. Saya jadi tak sihat, jadi sakit demam, sakit tekak kan. Lepas tu tak boleh nak tidur dan sebagainya. Jadikan kesihatan saya merosot dengan sangat teruk dan tak selera makan. Tapi masalahnya masa tu saya dah ada janji untuk buat ceramah dan sebagainya. Jadi saya terpaksa juga makan ubat untuk saya berceramah. Dalam keadaan sakit ceramah juga. Ada dah janji nak jumpa patient, terpaksa juga pergi walaupun dalam keadaan sakit. Dan pada hari Rabu, tak salah saya jumpa patient, Rabu ke Khamis, saya jumpa patient. Selepas jumpa patient saya terus pengsan kan, menggigil dan sebagainya. Lepas ceramah lebih kurang 4 jam terus pengsan di bilik hotel sepanjang malam tidur tak boleh nak ni. Jadi itu memang agak kata bang, teruk sikit lah. Demam menggigil-gigil kan. Jadi memang teruk sangat. Jadi itu jadi masalah kan. Itu yang akhirnya menjadi satu tekanan perasaan yang teruk lah. Sampailah saya terfikir kan, macam mana saya nak settle masalah. Sebab bila kita fikir masalah kita kalau sebesar monster, kalau siapa yang tengok cerita Ultraman lah kan, kita tengok boleh pada Ultraman dia besarkan diri dia supaya dia boleh lawan monster tu. Macam tu lah lebih kurang kan. Jadi maksud dia, kalau kita ada satu masalah yang besar memerlukan 7 angka, maka saya kena grow kan saya punya duit boleh bayar masalah tu. Macam itulah lebih kurang kan. Dan saya pun tak tahu sebenarnya, duk fikir, cuma saya teringat satu kisah, bagaimana kisah seorang ustaz bercerita tentang kisah Nabi Musa kan. Nabi Musa alaihi salam, bila dia dikejar oleh Firaun bersama kaum dia lari sampailah ke tepi Laut Merah kan. Sampai kat situ dia dah stuck sebab di depan ni laut, nak lagi mana laut, di belakang ni ada tentera Firaun. Maka Nabi Musa pun mengatakan doa dengan Allah SWT, minta bantuan bila dah keadaan tersepit. Macam itulah saya pun doa munajat dan sebagainya, minta bantuan macam mana, apa sebenarnya apa saya nak buat kan. Tapi berdasarkan kisah Nabi Musa tadi kan, kalau dia tengok kan, Allah suruh Nabi Musa buat apa? Allah cakap tu, tongkat yang dekat tangan kau tu, kau ketuk air laut tu. Apa jadi bila Nabi Musa ketuk air laut tu? Laut pun terbelah, maka Allah buka jalan untuk dia keluar pada masalah dia. Dia boleh melintas Laut Merah tu. Akhirnya dia terselamat. Dan akhirnya yang tenggelam adalah Fir'aun. Maksud dia, bila kita ada masalah, kita ada satu problem,
kita balik pada Tuhan. Kita minta dengan Tuhan. Kita minta, ya Allah, ya Tuhanku, apa jalan yang kita boleh buat? Sebenarnya Allah dah bagi solution tu di tangan kita. Lepas tu bila saya tengok balik saya punya laptop, saya buka, saya realise saya ada banyak e-book. Saya ada lebih kurang 25 e-book yang saya dah tulis. Yang mana e-book ni sebenarnya memberi banyak manfaat pada masyarakat kalau masyarakat baca. Sebab buku-buku yang saya tulis semua berkenaan dengan isu-isu kesihatan yang melanda masyarakat sekarang. Masyarakat kita ada banyak penyakit diabetes, ada masalah obesity, ada masalah anxiety, even kanak-kanak ada masalah autism, kan? Ada banyak masalah-masalah kesihatan yang mana semuanya ada kaitan dengan pemakanan. Kan? Macam mana kekeliruan dalam masyarakat tentang isu vitamin C, kan? Tentang isu keradangan, isu kolesterol. Sebenarnya saya dah tulis semua, even isu tentang mitos kaloris, tentang pemahaman apakah sebenarnya kaloris, apa yang sepatutnya kita faham tentang kaloris, apakah teori termodinamik dan sebagainya dengan teori kaloris, dan kenapa kalori itu satu mitos, dan apa fakta yang sebenarnya dalam penurunan berat badan, semua saya dah tulis dalam e-book saya. Mungkin selama ni follower saya tak perasan, saya ada e-book yang explain. Saya jual pula secara asing-asing e-book ni, kan? Jadi mungkin itulah orang tak perasan bahawa banyak information tentang kesihatan boleh dapat dengan membaca e-book saya, kan? Jadi situlah sebenarnya bila saya tengok nilai e-book tu lebih dari 200, mana saya cuba nak jual dengan bagi diskaun 50%, hanya RM100 saja. RM100 sebab bila ada satu masalah yang besar, apa yang penting kita kena faham bahawa sebenarnya kata orang, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul lah. Bila saya tengok pada followers saya ada lebih ramai beratus ribu followers. Terima kasih banyak-banyak followers yang datang malam ni dengar live saya, kan. Lepas ni boleh terus follow saya di YouTube, di TikTok dan sebagainya, kan. Dan juga di Instagram dan sebagainya, kan. Kita akan letak semua ni. Jadi saya sedar sebenarnya kalau saya bahagi-bahagi jumlah yang diperlukan untuk orang bantu saya sebenarnya kecil je, kan. Kecil je, lebih kurang RM100 seorang. Kalau ada 10,000 orang, dapatlah saya menyelesaikan masalah saya. Sebab tu saya fikir baik saya jual satu benda yang nilai dia lebih dari RM100. Termasuk kalau yang tak suka baca e-book, boleh beli buku fizikal ni, buku ni pun boleh beli, kan. Nilai dia 100, cuma kita akan bagi juga hadiah lah bagi orang yang beli, insyaAllah. Mana buku fizikal pun ada, e-book pun ada. Dan saya nak menjual, saya bukan nak minta derma. Tu saya kena bagi jelas. Saya tidak minta sumbangan atau derma. Saya nak bagi ilmu dia dalam bentuk e-book. Saya nak bagi ilmu dia dalam bentuk buku fizikal, kan. Dan boleh dapatkan dengan itulah menunjukkan sokongan tuan-tuan dan puan-puan pada saya. Di samping tuan-tuan dan puan-puan dapat ilmunya yang memberi manfaat pada diri sendiri tuan-tuan balik. Kan? Saya dah faham dah semua ilmu tu, kan. Jadi maksud dia, tuan-tuan bila baca, boleh jadikan rujukan, boleh bantu kesihatan, sebab nilai kesihatan kita lebih daripada RM100 lah. Kan? Yang saya hanya perlukan RM100 daripada 10,000 orang saja, yang mana follower saya ada dekat 500,000. Saya hanya perlukan 10,000 orang eksklusif yang betul-betul nak bantu saya. Yang tak nak bantu tak ada masalah pada saya, jangan risau. Yang tak boleh bantu tak ada masalah. Support lah dari segi moral, share lah benda ni, ajak lebih ramai bantu, itu juga boleh sebagai satu bantuan kepada saya lah, yang mana tak mampu nak beli. Tapi mana yang mampu, rasa nak bagi lebih pun boleh, tak ada masalah. Nak bagi 500 ke 1,000 terpulang, lagi cepat saya kumpul, lagi cepat kita boleh selesaikan masalah ni, kan. Itu konsep dia sebenarnya, kan. Jadi kita bersama-sama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita bertolong bantu dalam benda-benda kebaikan dan takwa. InsyaAllah menyampaikan ilmu bermanfaat adalah salah satu benda kebaikan yang kita boleh sama-sama panjang-panjangkan. Mungkin kita tak ada ilmu yang cukup, tapi kita boleh sampaikan e-book ni pada orang lain supaya orang lain membaca dan dapat manfaat daripada benda tu. Sebab dalam era social media sekarang banyak benda-benda negatif yang diviralkan, banyak benda-benda negatif yang disebar-sebarkan. Padahal kita ada cara lain untuk dapat
amal jariah dengan menyebarkan benda-benda positif antaranya ilmu-ilmu kesihatan. Sebab di Malaysia, masalah kesihatan telah menjadi satu yang serius. Kalau ikut daripada Menteri Kesihatan yang sebelum ni mengumumkan Malaysia adalah negara paling ramai pesakit di Asia. Dan masalah diabetik dari tahun ke tahun meningkat. Masalah obesiti dari tahun ke tahun meningkat. Masih kita gagal nak selesaikan masalah ni. Bagi saya puncanya adalah kerana salah faham tentang ilmu yang betul. Itulah kisah dia. Jadi sebab itulah saya, walaupun sebenarnya kalau nak sekadar hidup selesa, jadi doktor biasa, ramai dia doktor buka klinik, tengok pasien di klinik, bila time balik rumah, time pergi kerja, settle, tak ada masalah kan, tak ada masalah apa-apa pun, boleh buat macam tu. Tapi kenapa saya keluar dan berjuang memberi ilmu, sebab saya tengok masalah ni, salah faham dalam masyarakat ni terlampau teruk dan merugikan masyarakat kita. Kan, padahal banyak benda komplikasi-komplikasi boleh dicegah, komplikasi-komplikasi diabetes, komplikasi daripada masalah obesiti, komplikasi daripada masalah hypertension dan sebagainya boleh dicegah kalau kita ada ilmu yang betul. Dan kalau kita faham ilmu yang betul berdasarkan kajian-kajian saintifik terkini. Nampak tak? Kajian terkini, bukan kajian-kajian yang lama. Sebab tu dalam buku saya ada rujukan dia. Termasuk dalam e-book tu ada rujukan, boleh tengok dan sebagainya. Itu sebenarnya yang kita nak faham. Ada ilmu ni dulu. InsyaAllah kita ada ilmu dulu, insyaAllah. Okay? Dan kita boleh faham insyaAllah. Okey. Suara saya sebenarnya masih lagi garau sebab masih lagi batuk, masih lagi belum sihat sepenuhnya, masih lagi letih, masih lagi tertidur. Sebab saya tahu bila dalam keadaan yang stres yang melampau, kita dalam keadaan energi yang sangat rendah. Sebab tu bila saya ada peluang, saya akan rehat sepenuhnya lah. Sebab kalau tak rehat, saya memang makin lama makin lemah. Dalam keadaan demam tu, nak makan pun tak boleh. Nak makan pun tak boleh. Jadi tu jadi masalah sebenarnya. Akhirnya tu yang jadikan kesihatan tu merosot. Saya sebenarnya dalam masa 2 minggu ni saya lost lebih kurang 4 kilo lah. Lebih kurang 4 kilo. Itu hari sebelum demam tu, berat dalam 73, 72 macam tu. Saya turun 69, 68 gitulah. Tu jadi kalau siapa yang jumpa saya memang nampak lah. Susut teruk memang. Itu sebenarnya kena faham. Macam mana pun sebagai manusia biasa, kita tetap merasai tekanan dia kan. Katakan Nabi pun merasa tekanan bila dia ni kan. Waalaikumsalam. Kau ada suara pecah kurang jelas. Apa masalah dia kan? Sekarang dah okey ke belum? Kan? Sekarang dah okey ke belum? Okey tak? Okey. Okey, ingat bagi yang ni boleh tengok kita ada tahu link dekat situ kan, link dekat situ macam mana sebenarnya kita nak kita nak buat pembelian e-book. Kita dah letak link, boleh baca kat situ insya-Allah kan. Saya menyeru sebenarnya semua follow saya kan untuk bantu saya insya-Allah kan, bantu saya sebenarnya untuk bantu diri kita juga semualah kan. Bila saya dapat selesai masalah ni sebenarnya banyak perkongsian lagi saya boleh kongsikan. Tapi kalau saya kata orang tak boleh nak selesai masalah ni, sebenarnya saya lepas ni akan jadi susah lah sebenarnya untuk berkongsi secara percuma dan sebagainya. Makin kurang lah masa tu sebab kita terpaksa fokus untuk membetulkan masalah-masalah dia. Itu yang menyedihkan kan, kalau kita terpaksa lah rugi, merugikan masyarakat. Sedangkan sebenarnya realiti saya tengok ramai pesakit berjaya pulih. Ramai yang ada diabetic ulcer berjaya pulih, ramai ada diabetes berjaya pulih. Kan bukanlah pulih tu sepenuhnya macam seolah tak pernah berpenyakit. Maksud dia boleh reverse. Maknanya keperluan penggunaan ubat-ubat yang terlampau banyak kan boleh mengurangkan side effect, komplikasi bila kita membetulkan pemakanan. Dalam ilmu perubatan ni dia ada satu dipanggil CPG lah, Clinical Practice Guideline. Dalam ataupun garis panduan praktis klinikal lah, lebih kurang macam tu lah maksud dia. Dalam part yang pertama dalam CPG ni ialah macam mana nak diagnose penyakit lah. So, doktor memang mahir bahagian tu lah. Kita tahu macam mana nak diagnose penyakit, kita boleh tahu macam mana orang tu ada diabetes atau tak, dan kita akan bagi diagnosis sama ada dia ada diabetes ke apa, hypertension dan sebagainya kan. Selepas tu, the next step sebenarnya adalah diet and lifestyle modification. Maksud dia
kaedah macam mana untuk membetulkan pemakanan dan juga gaya hidup. Itulah second step. Dan third step barulah doktor akan bagi ubat-ubat farmaseutical untuk bantu dari segi rawatan. Maksudnya apa yang saya ajar kepada masyarakat tentang pemakanan yang betul sebenarnya tertakluk di dalam CPG, iaitu dalam diet and lifestyle modification. Cuma interpretasi diet and lifestyle modification itu berdasarkan ilmu nutritional medicine. Itu beza dia kan. Maksudnya dia jelas sebahagian daripada practice guideline kan. Practice guideline yang standard sebenarnya. Cuma dia tak biasa di kalangan doktor-doktor yang biasa kan. Sebab tu saya juga ada masalah. Ada orang ingat saya kena saman dengan KKM. Sebenarnya saya KKM tak perlu saman saya. KKM ni boleh tarik dia lesen macam tu kan. dia tak perlu nak menyaman orang. Itu sebenarnya kena faham. Dan itu dah berlaku pun sebenarnya. Klinik saya di Batu Berendam Melaka setelah diarahkan duduk serta-merta sebab dia dapati cara kita rawat menggunakan banyak minyak-minyak sihat. Kan? Tidak sebagaimana conventional medicine yang biasalah, allopathic medicine. Walaupun sebenarnya kita masih menggunakan allopathic medicine. Cuma masalah ni jenis sepatutnya kita perlu berbincang kalau ada permasalahan tak ikut peraturan apa semua, kita boleh betulkan, bukan hanya terus hukum dan tutup. Dan akhirnya yang rugi lah pesakit lah. Ramai pesakit saya terpaksa akhirnya dipotong kaki, tak dapat nak rawatan, dressing dan sebagainya. Ramai juga yang datang marah-marah dan sebagainya. Masalah ni kita tak boleh nak buat apa bila pihak berkuasa tiba-tiba tutup klinik kita. Dan tu yang berlaku tahun lepas. Dan disebabkan tu juga saya kehilangan banyak sumber pendapatan. Kan? Pendapatan hampir 50,000 sebulan hilang gitu je. Kan? Jadi sebab tu menyebabkan perkara ni makin lama makin teruk lah. Dah lah hilang pendapatan. Kena saman lagi. Inilah ujian-ujian yang kita hadapi. Kan? Bila cuba nak memberitahu masyarakat perkara yang betul. Kan? Saya hanya nak mengajar masyarakat tentang ilmu pemakanan yang betul supaya masyarakat tidak menghadapi komplikasi-komplikasi akibat pengambilan ubat yang melampau, yang mana kan tak perlu, yang tidak dijaga dengan baik, akhirnya menyebabkan all the complication, all the side effect yang akhirnya merugikan dia. Itulah sebenarnya konsep yang lain. Kita bawa konsep supaya masyarakat kena tahu ilmu pemakanan yang betul. Sebab dengan cara itu boleh mengelakkan komplikasi yang lebih teruk. Itu konsep dia, faham tak? Jadi sebab tu, tapi masalah dia nak mengajar tentang ilmu pemakanan ni, dia kena ambil masa. Dia tak boleh macam cerita macam bagi ubat. Bagi ubat senang, makan ubat 3 kali sehari kan. Lepas 3 bulan jumpa balik, itu senang. Tapi nak mengajar masyarakat macam mana nak makan, apa konsep dia, itulah yang saya perjuangkan. Dan saya ambil masa kadang-kadang sampai 1 jam, 1 jam setengah yang mengajar pesakit saya kan, macam mana pemakanan yang betul dan sebagainya. Macam mana nak menggunakan minyak zaitun, macam mana nak gunakan ni semua dan sebagainya. Ini yang penting yang kita kena faham, bahawa banyak benda perlu dipelajari lah. Dia tak semudah main bagi ubat, bagi macam tu, ataupun jual produk. Sebab tu saya bukan berkonsep menjual produk. Sebab tu ada orang menyalahgunakan gambar saya jual produk. Ada, saya tak suka sebab saya nak mengajar ilmu. Sebab tu kalau ikut produk saya yang sebenarnya adalah e-book tadi. Nampak tak? Okey, itu cerita dia. Sebab itulah kadang-kadang benda yang not popular lah. Benda ni bukan popular dan bukan mudah, dan penerimaan orang berbeza-beza. Kan? Jadi orang punya pelik kenapa saya sibuk nak ajar, sebab itulah sebenarnya. Tapi bila orang beramal, bila orang mengamalkan apa yang saya ajar, dia orang tengok sebenarnya kesihatan mereka menjadi lebih baik. Kan? Diabetik lebih mudah terkawal, gula lebih cantik, berat badan turun, tekanan darah pun cantik, masalah anxiety juga terkawal, masalah diabetik ulcer dan sebagainya improve dan sebagainya, termasuk juga masalah buah pinggang yang mula baru nak rosak, masih ada peluang untuk kita pulihkan dengan membetulkan pemakanan. Ini antara benda yang kelebihan yang kita dapat. Nampak tak? Itu yang kena faham. Jadi itulah perjuangannya. Memang ada ujian. Kalau perjuangan tak ada ujian, itu bukan perjuangan namanya kan. Itu sebenarnya. Jadi saya menerima ujian tu, tapi di sini saya mohon juga sebenarnya kita sama-sama semua share, semua bantu saya kan. Bukan yang banyak. Kalau kita berkongsi benda yang sikit, kata orang, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. InsyaAllah masalah ni boleh selesai dan saya dapat meneruskan kerja-kerja saya mendidik masyarakat tentang ilmu pemakanan dan kesihatan. Itu yang nak difahamkan, itu yang nak dibetulkan. Sebenarnya kan, perjuangan tu belum selesai kan, dan juga masih jauh lagi.
masyarakat kita masih ramai yang keliru lagi. Tapi bila menghadapi cabaran ni kan, agak mengganggu jugalah. Mengganggu juga kita punya flow, macam mana kita punya niat dan sebagainya. Kan, insyaAllah dalam jualan e-book ni kita ada juga buat affiliate program lah. So siapa yang nak affiliate pun boleh contact staff saya. Kita bagi affiliate, mana you boleh berkongsi untuk sama-sama menjual e-book. Kita mencari 10,000 orang eksklusif insyaAllah. Malam ni kita cari 10,000 orang untuk bantu kan, saya dapatkan dana secukupnya untuk menyelesaikan masalah legal kan. Yang mana masalah legal ni tak boleh diceritakan secara detail sebab belum selesai lagi kesnya di mahkamah. Saya nak faham. Tapi semuanya ada kaitan dengan kadang-kadang kita terasa sebagai manusia lah. Kadang-kadang saya ni daripada kecil, sebab tu saya tunjukkan daripada kecil saya ni suka tolong orang. Jadi bila saya tengok orang memberi seolah-olah macam niat yang sama, saya nampak kita tak boleh baca keikhlasan orang kan. Datang approach kita, dia puji kita melambung-lambung, lepas tu dia rupanya hanya nak mempergunakan kita lah. Kan? Banyak syarikat buat saya macam tu sebenarnya. Kan? Mempergunakan saya untuk promosi produk dia, lepas dah dapat apa dia nak, kita ni ditendang macam anjing kurap. Dan itu yang berlaku. Niat kita ikhlas. Saya ikhlas yang mungkin lah. Kan? Ikhlas yang mungkin nak bantu sebab kita tengok mungkin dengan dia punya syarikat ni mungkin boleh menyebarkan ilmu yang betul. Kan dia cakap syarikat ni dia ni yang menyebarkan ilmu yang betul. Jadi kita pun ingat betul lah. Inilah cara dia. Kan kita menyebarkan ilmu-ilmu yang betul. Atas niat tu dia berjaya pancing saya lah. Kan? Pancing saya untuk bantu dia. Dan setelah kita bantu dia, naikkan jualan syarikat dia hingga berjuta-juta. Berjuta-juta. Tapi dia balik, dia saman kita balik dan kita pula nak kena bayar kat dia. Ini jadi masalah sebenarnya bagi saya. Tapi Allah Maha mengetahui lah. Allah Maha. Walaupun saya tak boleh nak cerita, tapi Allah tahu apa yang berlaku. Dan Allah juga beritahu kan sebenarnya orang-orang yang teraniaya, Allah ada. Kan? Sebab tu saya walaupun hati tu memang sedih sebab kita bantu orang. Dan kita bantu sesungguh-sungguhnya betul-betul lah. Kalau saya bantu, saya go all out lah. Kan? Bawa pergi roadshow, kita bagi ceramah, kita beritahu ahli ilmu, tak ada suruh apa, beritahu everything, ajar dan sebagainya kan. Lepas tu akhirnya dia pusing balik, dia twist balik kan, saman kita balik kan, sampai jadi susah dah jadi kan. Kita tolong orang, akhirnya kita jadi susah sampai ke peringkat terpaksa. Kadang-kadang orang yang buat ni dia lupa. Kadang-kadang saya ni kan, kita ada keluarga, ada anak, ada bini kan, anak ramai dengan tanggungan dan sebagainya. Kita ada rumah, kita nak bayar kereta, nak bayar dan sebagainya. Yang duk nyaya saya ni, kau ingat apa? Saya ni apa? Jutawan sangat banyak sangat kau nak curi duit kan. Lepas tu dengan bangga dia post dekat Facebook, cerita bukan macam tak tahu nak cakap lah, malas. Saya pun tak boleh nak bercerita. Pasal problem saya tak boleh bercerita sebab dia ada injangsi. Dia ada injangsi di mahkamah. Kalau kita bercerita nanti kan kita pula masalah. Kita pula masalah, kena penjara pula. Masuk penjara lagi susah dia. Lagi susah keluarga saya. Lagi susah staff saya sebagainya. Jadi sebenarnya ini jadi masalah. Kadang-kadang kita jadi macam terkunci mulut, tak boleh nak cakap. Bukan tak nak cerita. Tapi dia menggunakan undang-undang dengan pandai. Sampai saya tak boleh nak cakap. Walaupun sebenarnya ada lah isu-isu dia. Semua saya harap doa satu hari nanti kebenaran akan terselah juga, saya boleh bercerita apa sebenarnya yang berlaku secara detail dia. InsyaAllah masa tu akan sampai. Dan sementara nak tunggu masa tu, saya tak nak jatuh bankrupt. Disebabkan saya tak mampu nak bayar yang ni. Akhirnya saya akan jadi masalah. Dia bagi kita dah membina career daripada muda. Daripada awal bekerja doktor di kerajaan dulu. Bina sikit. Akhirnya jadi apa yang ada sekarang. Bukanlah kaya sangat pun. Tak adalah kaya-raya sangat, cukup-cukup lah kan. Agak selesa hidup tu. Tapi siapa hendak dirosakkan oleh sebab kita tolong dia. Maknanya kadang seolah-olah melepaskan anjing tersepit. Macam tu lebih kurang. Itu yang kita rasa sebenarnya. Kita rasa seolah melepaskan anjing tersepit. Kita bantu dia, lepas dia gigit kita balik. Inilah contoh kadang-kadang. Tapi yang sedih ni, orang ni dia yang berkopiah, berjanggut, cakap pasal agama, cakap tentang dalil, hadis, Quran dan sebagainya. Tapi perangai tak kena macam tu.
Itulah sebenarnya yang berlaku. Itu yang saya pun tak boleh nak cerita panjang. Takut tak boleh nak kontrol emosi, tapi memang terganggu emosi bila kita bantu orang lepas tu orang gigit kita balik lah. Sangat-sangat mengesankan sampai saya tak mampu nak makan. Kat seminggu tak boleh nak makan seminggu lebih, 2 minggu. Sekarang masih lagi belum sepenuhnya lah, masih lagi terganggu sebenarnya emosi tu. Memang terganggu sangat kan? Sebab kita rasa sedih. Kita gigit sebagai manusia. Manusia biasa. Nampak tak? Ni sebenarnya. Okay? Ni bukan soal KKM, bukan apa. Jangan buat cerita lah. Ini bukan soal saman KKM, supply produk ke apa, tak ada. Ini sebenarnya orang pihak ketiga yang mengambil kesempatan pada kebaikan saya lah. Saya bantu dia dulu untuk mempromosi produk-produk kesihatan. Selepas dia dah berjaya, dia dah dapat berjuta-juta, dia gigit saya balik. Itu saja kan. Dan dia menyusahkan saya. Walaupun sepatutnya kau adalah fikir sikit. Kan? Sebab saya tidak pernah menyusahkan dia. Malah saya bantu dia. Bantu syarikat dia hingga berjaya. Kan? Jadi antara syarikat yang terkenal kat Malaysia sekarang. Kan? Tapi dia gigit kita balik sebab sekarang kita menjadi seolah-olah pesaing dia. Walaupun kita tak bersaing pun sebenarnya. Kita tak bersaing. Itu sebenarnya. Dia rasa macam tu. Orang yang rasa macam tu yang masalah. Kan? Itu je. Kan? InsyaAllah. Satu lagi saya nak pesan bahawa kita buat jualan e-book ni, bayaran ialah kepada Dr. Norman Consultancy and Publication. Selain pada akaun tu, tolong jangan bayar. Saya takut ada pula yang ambil kesempatan pergi bagi akaun number dia. So jangan minta nombor akaun. Klik untuk membeli buku e-book. So ini adalah satu proses transaksi jualan. Dia membeli e-book dan kita akan hantar e-book tu dari email dan sebagainya, kan? Dan bayaran tu ialah kepada Dr. Norman Consultancy and Publication. Itu kena faham. Jangan tertipu sebab ada scammer di luar sana menggunakan nama saya. Banyak. Sebelum ni yang Heavy Sure tu. Heavy Sure susu tu menggunakan nama saya. Kan? Seolah-olah saya jual susu. Sampai semalam saya ceramah pun untuk ingat saya jual susu. Saya tak pernah jual susu Heavy Sure. Itu ialah scammer dari Vietnam. Lepas tu hati-hati. Sebab tu kalau nak bank in, tolong tengok sikit akaun tu. Akaun tu adalah Dr. Norman Consultancy and Publication. Bukan akaun selain pada tu. Kalau nama lain, nama Vietnam ke, nama apa ke, nama orang yang tak berkenaan dengan nama saya, jangan. Kena ada nama Dr. Norman Consultancy. Penting Kalau tuan-tuan dan puan buat bayaran pada akaun yang bukan selain pada saya, memang tak bertanggungjawab lah. Sebab saya takut ada orang ambil kesempatan. Boleh jadi orang mengambil kesempatan. Kan? InsyaAllah. Kan? Ada apa soalan? InsyaAllah. Amin. InsyaAllah bantulah saya. Kan? Untuk saya membantu tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena bantu negara kita ni mengurangkan masalah penyakit. Sebab masalah penyakit yang melanda masyarakat sekarang sebenarnya adalah sangat-sangat berbahaya untuk sosioekonomik kita. Kan, kalau kita tengok statistik daripada Kementerian Kesihatan, seawal 18 tahun masyarakat kita dah ada diabetes. 18 tahun, mana lepas saja SPM terus kena diabetes. Bayangkan kalau umur dia 40 tahun, mana dia dah 22 tahun kena diabetik. Mungkin masa tu kaki dia dah tak ada, mata dia dah buta, dah kena serangan jantung, dah kena stroke, dah kena macam-macam masalah complication akibat diabetes yang tidak dikawal dengan baik sebab kita tidak pernah kisah tentang pemakanan yang betul. Pemakanan yang betul ada konsep dia tentang diabetik yang saya selalu ajar, itu low carbs and high fat diet dan pengamalan puasa berkala. Itu kaedah dia. Tak? Bila masyarakat diajar benda yang betul, kita dapat mengurangkan komplikasi, dapat menyelamatkan negara dari segi sosioekonomik. Sebab kalau ramai sangat orang sakit, siapa yang nak kerja? Kalau ramai sangat orang sakit, siapa yang nak bekerja untuk membangunkan negara kita? Umur 40 tahun tu sangat muda. Tapi kalau orang tu dah mula dapat diabetes umur 18 menjelang umur dia 40, dia dah 20 tahun ada diabetes dan biasanya dah ada komplikasi. Sebab tu penting orang-orang macam saya untuk mengajar masyarakat sebenarnya. Kan? Mengajar macam mana sebenarnya pemakanan yang betul supaya terselamat daripada komplikasi-komplikasi. Okay? Bagi mana yang baru masuk, kan, tak tahu cerita, saya dah cerita peringkat awal tadi apa yang berlaku, kan. Saya disaman, kan, oleh pihak ketiga sebabkan masuk produk-produk lah.
produk skincare kan, produk kulit yang mana berlaku miscommunication dan misconception, walaupun sebenarnya kerugian di dua-dua pihak, tapi saya telah dituduh kan, telah dipaksa untuk membayar kerugian di sebelah pihak sajalah, dan itu masih dalam proses rayuan di mahkamah, dan tapi disebabkan rayuan untuk menangguhkan hukuman tu ditolak, jadi terpaksa saya membayar dulu. Dan kalau tak bayar, dia boleh menyebabkan banyak masalah-masalah. Lebih kurang macam itulah, insyaAllah. Kan? Itu je. Itu yang saya seru, support. Kita sama-sama ramai-ramai. Kalau ada 10,000 followers daripada 500,000 followers, saya hanya perlukan 10,000. 10,000 orang saja. Sahabat sejati, followers sejati. Bantu saya insyaAllah dengan bantuan tuan-tuan dan tuan-puan. Saya akan meneruskan usaha mendidik sebenarnya masyarakat dengan lebih banyak lagi ilmu-ilmu yang betul. Semoga satu hari kita dapat mengurangkan kadar penyakit di Malaysia ni. Kan? Kadar obesiti dapat kita kurangkan yang tidak berjaya dikurangkan sejak tahun 81. 1981 Kementerian Kesihatan buat first NHMS, National Health Mobility Survey, tinjauan kesihatan kebangsaan yang pertama tahun 81, sampailah sekarang Kementerian Kesihatan tidak pernah mengumumkan kadar obesiti menurun. Maksudnya ada something wrong dari segi approach kita, yang mana kita terlampau approach dari aspek kira kalori, kan, kita takutkan masyarakat supaya jangan makan lemak, dan kita takutkan masyarakat jangan makan kolesterol, yang akhirnya tidak memberi apa-apa kesan kepada kesihatan awam. Lepas tu approach kena dinilai semula, kan, kena ditengok balik kat mana silap, kena dengar pendapat dari pelbagai pihak, kan. Itu sebab itulah saya menyedarkan masyarakat dengan mendidik masyarakat tentang pemakanan yang betul. Dan of course bila mendidik menentang arus ni memang ada cabaran, dan cabaran ada orang tak suka lah. Of course. Itu normal lah kan. Nabi sebaik-baik manusia pun ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada orang yang musuh dia, memerangi dia. Itu Nabi hebat sangat lah. Kita ni taklah sehebat Nabi. Tapi kalau kita memperjuangkan untuk memberitahu kebenaran ilmu yang betul, of course akan ada cabaran dan dugaan. InsyaAllah. Bagi yang percaya saya di pihak yang benar, bantu saya insyaAllah. Sama-sama kita kan. Kalau tak boleh nak bantu dari segi kewangan, boleh sebar-sebarkan video ni, boleh sebarkan kita punya link nanti untuk sama-sama saya dapat menyelamatkan diri saya lah daripada masalah yang lebih serius insyaAllah. Itu konsep dia memudahkan. So doa tuan-tuan dan puan-puan insyaAllah, saya percaya Allah akan makbulkan. Allah kan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah insyaAllah Allah akan memakbulkan. Dan antara doa-doa yang mustajab adalah doa-doa orang yang teraniaya. Kan? Bila kita bantu orang sesungguhnya, membantu dengan sungguh-sungguh, buat kerja tak pernah, kita buat kerja 110%, tapi kita dibayar 20%. Itu yang berlaku sebenarnya kan. Saya bantu orang, kan, buat kerja 120% lah, lebih daripada 100%. Tapi saya hanya dibayar 20% saja. Lepas tu saya dituduh pula mengambil duit banyak. Macam-macam lah tuduhan dan sebagainya. Saya dituduh pula menganiaya orang lain pula. Macam-macam lah tuduhan orang-orang yang berkupiah ni. Saya pun tak faham apa masalah dia orang. Kenapa kau lupa ke Tuhan tu ada? Kau lupa ke Allah melihat apa yang kamu lihat? Kamu buat kerja ni, buat fitnah pada orang. Kami dengan Allah tak tahu. Kan? Kami dengan Allah tak tahu. Allah tahu. Bila masa dia sampai besok, Allah akan balas balik. Kan? Itulah doa saya, semoga Allah membalas setimpal dengan apa yang kamu buat, penganiayaan yang kamu buat pada orang yang menolong. Orang yang menolong. You dapat pendapatan, you dapat income daripada pertolongan orang, lepas tu orang yang ditolong dipijak pula. Kan? Inilah dia. Orang manusia-manusia zaman sekarang memijak orang yang menolong dia. Kan? Tak cukup dengan pijak, saman pula lagi. Nak bagi orang bankrupt pula. Sebab apa? Sekarang kita dah jadi pesaing pula. Itulah konsep-konsep dia. Inilah realiti kehidupan yang kita hadapi. Kan? Di umur 50-an ni menghadapi benda ni kan, agak sebenarnya tak tahu nak cakap lah kan, kadang-kadang. Tapi ini semualah pengajaran-pengajaran dalam hidup yang kita kena belajar. Bahawa tidak semua manusia ni sebenarnya sebagaimana yang kita sangka. Kan? Kita tengok luaran macam bagus, macam orang beragama, tapi hakikatnya manusia. Itu je kisah dia. Nampak insyaAllah kan. So itu saja. Ada apa-apa soalan yang apa-apa soalan yang kita boleh
nak tanya, insyaAllah sabar dan redha, insyaAllah itulah yang saya tengah buat kan. Tapi sabar dan redha ni kita buat bukan hanya diam. Kita sabar dan redha, kita berusaha menyelesaikan masalah kan. Nabi pun menghadapi tentangan daripada apa namanya, kita ambil contoh terbaik Nabi lah sebagai ni maulud Nabi kan. Nabi menghadapi cabaran daripada puak-puak yang menentang dia, puak Quraisy dan sebagainya. Memang sabar juga. Tapi bila ada masa perlu, dia terpaksa berperang melawan orang macam ni untuk menegakkan kebenaran. Jadi kat situlah. Cuma kita taklah berperang kat senjata. Cuma saya akan berperang di mahkamah. Saya akan terus berusaha untuk lawan kes-kes ni. Semoga satu hari saya akan peroleh kemenangan dan menunjukkan kebenaran yang sebenar dia, insyaAllah. Sementara itu saya mohon support dan pertolongan daripada follower-follower saya, daripada orang yang rasa apa yang saya sampaikan tu ada harga dia, orang yang dapat manfaat pada ilmu-ilmu yang saya sampaikan, orang yang tahu ilmu yang sebenar tentang kesihatan, nak faham tentang konsep keradangan, kolesterol, masalah kaloris, masalah obesity, masalah diabetes, masalah hypertension, masalah autism, vitamin C, banyak benda sebenarnya yang saya dah tulis kan, cara berkesan merawat diabetes, cara berkesan menurunkan berat badan, cara berkesan masalah anxiety kan. Lepas tu tentang e-book tentang nasi lemak pun kita akan bagi. Bonus kan. Banyak sebenarnya banyak e-book lah macam mana nak selesaikan masalah perut boroi kan. Sebab semua sebenarnya produk kurus berat badan ni sebenarnya tak boleh pakai. Yang betulnya ialah ilmu yang betul. Dengan ilmu yang betul lah kita boleh menurunkan berat badan. Itulah kaedah yang terbaik, iaitu ilmunya. Dan ilmu tu kena membaca lah. Kena belajar dan membaca, insyaAllah. Kalau malah baca, tengok kat YouTube saya. Belajar dekat situ, ulang. Tak boleh juga, jumpa saya kat klinik. Buat proper consultation. Kita boleh ajar macam mana kaedah dan konsep yang betul untuk mengawal berat badan. Isu-isu yang tentang cuka apple, ramai juga yang tak faham. Saya dah tulis e-book pasal cuka apple. Saya dah tulis, tapi ni tak ada dalam e-book ni lah. Saya dah tulis tentang buku tentang minyak zaitun. InsyaAllah kita akan keluarkan tak lama lagi dalam bentuk buku fizikal. Bagi siapa yang tak suka nak baca buku e-book, boleh sebenarnya membaca buku fizikal ni. Nilai dia sama, boleh beli dengan nilai 100 saja. Kita akan bagi hadiah tambahan lah. Kan? InsyaAllah boleh baca dan amalkan. Dalam buku ni bercerita tentang kawalan diabetes, bercerita juga tentang penurunan berat badan, bercerita juga tentang kawalan hypertension. Penting, 3 benda yang jadi masalah utama dalam masyarakat. Di samping dalam buku ni juga bercerita tentang macam mana nak membuat IF, intermittent fasting, puasa berkala. Puasa berkala ni adalah satu kaedah yang sangat penting untuk menjaga kesihatan. Sangat bagus, insyaAllah. Sangat bagus sebenarnya. Untuk kita selesaikan banyak masalah-masalah kesihatan seperti masalah berat badan. Ingat berpuasa bukan soal mengurangkan kaloris. Kita berpuasa sebab kita nak menjarakkan waktu makan supaya tempoh kita berpuasa tu paras insulin kita menjadi sangat rendah, dan paras insulin yang rendah tu sebenarnya membantu kita membakar lemak dan menurunkan berat badan. Itu konsep dia, bukan soal kalori. Itu kena faham, bukan soal kalori. Kena faham. Okay? InsyaAllah pada malam ni, malam yang mulia, insyaAllah kan. Malam satu malam Ahad, insyaAllah kan. Saya melancarkanlah jualan e-book Dana membantu Dr. Roman saya lah kan. Untuk menyelesaikan masalah-masalah legal yang saya hadapi sekarang kan. Semoga dengan bantuan dan sokongan followers, tuan-tuan dan puan-puan, dapat saya meneruskan usaha saya mendidik masyarakat untuk mendapatkan ilmu-ilmu pemakanan yang terkini dan yang betul. Sebab kesihatan tu ialah dengan ilmu yang betul. Itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah selama ni, kesihatan kita jadi tak betul sebab ilmu ni salah. Lepas tu dalam hadis Nabi SAW, Nabi berkata, kulli da'in dawa'an, setiap penyakit ada ubatnya. Kalau kita ada penyakit tapi macam tak sembuh-sembuh, that mean ada yang tak kena dari segi ubat yang kita amalkan. Dari situlah kita belajar lagi. Kita jangan cepat berpuas hati dengan apa yang kita tahu, dan kita jangan terlampau jumut dengan ilmu yang kita ada kan. Kita kena bersikap terbuka. Ilmu Allah tu maha luas. Cuba dengar dulu dan tengok evidence dia.
Kerana dia punya bukti-bukti dia dari segi kajian, bukti-bukti dari pelaksanaan, bila laksana macam mana orang dia berjaya sebenarnya memulihkan penyakit. Itu yang lebih penting. Nampak kesan bukan cakap aja. Kan? Itu sebenarnya yang penting. Okey, saya ingat itu saja. Live saya pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan semua yang dengar live saya malam ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Kan, sokongan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah Allah lah yang membalasnya dengan terbaik sebab Allah yang Maha mengetahui. Kan, Allah tahu. Kan, faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala zarratin khairan ya syarran yarah. Maksud dia walaupun sebesar zarah amalan kita kebaikan, Allah akan nilai. Walaupun sebesar zarah keburukan kita juga Allah akan nilai. Kalau sumbangan tuan-tuan akhirnya menyebabkan saya boleh menyampaikan lebih banyak lagi ilmu-ilmu kesihatan, Allah akan nilai, insya-Allah. Itulah mungkin pahala sedekah jariah kita. Mungkin kita tak ada ilmu yang cukup. Tapi sedekah jariah tu sebenarnya boleh membawa kita. Kita tak tahu mana satu kebaikan yang kita buat di dunia ni yang menjadi asbab Allah masukkan kita dalam syurga-Nya. Teruskanlah buat kebaikan walaupun sebesar zarah. Ingat, kesihatan dengan ilmu yang betul dan amalan yang berterusan. Kan? Saya sudahi live saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak.